minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sama-sama membaca doa di mana diajari oleh Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Niat dalam menuntut ilmu. Mari sama-sama insyaAllah kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizukna ya Rabbi fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilman ladunni wal mashrabas safil hani ya wahhab ya ghani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. 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 Kita mute lah. Bismillah. Muka surat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin radhiyallahu ankum. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya tidak hendak mengatakan bahawa dorongan saya menyusun risalah ini semata-mata kerana tujuan-tujuan keagamaan yang baik. Sebab saya tahu masih adanya keinginan-keinginan tersembunyi, nafsu maharajarila dan cinta dunia di dalam hati saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma aburri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan saya tidak membebaskan diri saya dari kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Yusuf ayat ke-53. Dan nafsu itu adalah musuh, sedangkan musuh tidak memberi rasa aman. Bahkan ia adalah musuh yang paling berbahaya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada aduwika nafsuka allati baina janbaika. Musuh yang paling berbahaya adalah hawa nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu. Riwayat oleh Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dalam keterangan seterusnya kitab saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya tidak hendak mengatakan bahawa dorongan saya menyusun risalah ini semata-mata kerana tujuan keagamaan yang baik. Imam Haddad ni adalah seorang yang tidak berkelihatan.
beliau melakukan tahajud pada setiap malam 300 rakaat. Tahajud 300 rakaat. Dan beliau meminta ampun. Okey. Beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya tidak mengatakan bahawa dorongan saya menyusun risalah ini. Risalah apa? Risalatul Mu'awanah wal Muzaharah wal Mu'azarah. Iaitu satu risalah atau nota atau mesej mu'awanah, pertolongan. Imam Haddad yang tidak kelihatan nak tolong kita. Dia tak nampak dalam mata zahir, tapi dia nampak dalam mata hati. Yang kita ini nampak dalam mata zahir. Kita nampak macam-macam, kita nampak. Mata hati kita, wallahu alam. Allah saja yang tahu. Jadi beliau melakukan risalah pertolongan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ialah salah satu risalah dikumpulkan oleh Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengarang banyak kitab. Bukan sahaja kitab. Ratibul Haddad beliau mengarang. Niat belajar beliau mengarang. Ratib, apa maknakah ratib? Ratib diambil adalah susunan azkar-azkar, doa-doa yang diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang melihat berapa banyak kitab kita buat. Berapa banyak tahajud yang kita lakukan. Mungkin satu bulan ada MC, satu bulan ada annual leave. Okay? Ada on and off. Tapi Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad melakukan konsistensi, iaitu dengan istiqamah, dengan berterusan. Melakukan beberapa tahun dia melakukan, dan beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara yang qadatan, secara nyata. Dan berapa kali beliau bermimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mimpi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu yang hak, yang benar. Jadi itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang dia pilih. Moga-moga kita termasuk dalam golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, sebenarnya saya tidak hendak mengatakan bahawa dorongan saya menyusun risalah ini semata-mata kerana tujuan-tujuan keagamaan yang baik. Sebab saya tahu masih adanya keinginan-keinginan tersembunyi, nafsu maharaja lela dan cinta dunia di dalam hati saya. Imam Haddad sebelum meninggal dunia, badan beliau seperti satu papan. Sangat kurus. Kenapa? Kerana dia takuti dia meninggal membawa dunia bersamanya. Ini wali Allah, orang soleh. Jadi apa yang dia inginkan? Dia inginkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dia inginkan
Allah SWT terima segala amalan-amalannya. Adalah salah seorang daripada zuhud, zahid di dunia. Zuhud di dunia, meninggalkan harta benda dunia semua. Zahid fil akhirah. Beliau ketika nak meninggal, semua dia asyik muntah keluar semua makanan-makanan. Kemudian, sebab saya tahu masih adanya keinginan-keinginan tersembunyi, nafsu yang maharaja lela dan cinta dunia di dalam hati saya. Sebab tu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'sul khati'ah. Cinta dunia adalah punca penyakit, punca kesalahan. Cinta dunia adalah punca kesalahan. Habis macam mana Ustaz? Takkanlah kita tak mau cari rezeki, tak mau bekerja, tak mau sebagainya. Bukan kita tinggalkan segala-galanya. Kita menggunakan dunia untuk tujuan kita di akhirat nanti. Dunia biar ada di tangan. Jangan masuk ke dalam hati. Bila hati dah masuk ke dalam dunia, habis. Sebab tu dikatakan, jangan kita ni sering kali mencari rezeki sampai kita lupa yang pemberi rezeki. Kita setiap hari kerja, setiap hari cari rezeki, sampai kita lupa siapa yang memberi rezeki. Semayang tak semayang, kadang-kadang off, kadang-kadang on kalau sibuk sangat. Jadi jangan kita lupa yang pemberi rezeki itu tadi. Itu yang amat penting. Kemudian, wama ubari'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan saya tidak membebaskan diri saya dari kesalahan, kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan kepada nafsu ammaratum bisu, iaitu nafsu ada sebagian ulama mengatakan 3 peringkat dan ada yang menambahkan 4. Yang pertama adalah nafsu amarah, nafsu yang hasutan, yang selalu menghasut kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa dan sebagainya. Yang kedua adalah nafsu lawamah. Apakah nafsu lawamah? Nafsu yang menyesali. Dalam Al-Quran disebutkan, wala uqsimu binafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan nafsu yang menyesal. Apa yang disesali? Nafsu yang dia bertakwa kepada Allah, akan tetapi ada kala dia tergelincir kepada maksiat. Ini adalah umum kepada masyarakat. Maksudnya, ni umum, perkara yang umum, melakukan maksiat, kemudian dia taubat kepada Allah, umum terjadi. Bukan sahaja masyarakat, kita pun berada kat masjid ni pun sama juga. Nafsu lawamah, nafsu yang menyesal. Kemudian nafsu yang ketiga adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu-nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu dengan keredaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dengan kepada golongan-golongan hamba-Ku dan juga masuk ke dalam syurga. Ini Allah Ta'ala janjikan kepada nafsul mutmainnah. Tapi nak dapatkan nafsul mutmainnah bukan senang. Nak dapatkan syurga bukan senang. Pernah ada satu ketika ada hamba Allah, beliau beribadah kepada Allah selama 70 tahun anggarannya. Kemudian malaikat tanya kepada Allah, ya Allah, aku nak uji orang ni. Kemudian Allah SWT benarkan pergi uji. Pergi uji, dia tanya, engkau beribadah kepada Allah SWT sepanjang mana pun engkau akan masukkan di dalam neraka. Dia katakan. Apa dia jawab? Aku beribadah kepada Allah bukan kerana nak dapatkan neraka atau syurga. Aku beribadah kepada Allah kerana aku tahu bahawa aku beribadah kepada Allah, Allah mencintai. Allah cinta bagi orang yang beribadah kepadanya. Jadi dari kesimpulan tersebut, beliau beribadah dia tahap-tahap. Bukan salah kita beribadah untuk mendapatkan syurga, tak. Tapi dia ada tahap ketaatan. Tahap yang paling tinggi adalah tahap untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, dan nafsu itu adalah musuh. Sedangkan musuh tidak memberi rasa aman. Pernah satu ketika para sahabat baru kembali dengan Rasulullah SAW, baru balik daripada perang. Rasulullah berkata kepada para sahabat bahawa kamu ni baru pulang daripada peperangan kecil dan akan menuju kepada peperangan yang besar. Sahabat tanya, apa yang perang besar? Kita ni nak berjuang fi sabilillah. Apa yang perang besar? Rasulullah menjawab, adalah melawan nafsumu. Adalah memerangi nafsumu. Itu adalah perang besar dan berterusan selagi kita masih hidup di dunia ini. Kemudian, dan nafsu itu adalah musuh, sedangkan musuh tidak memberi rasa aman, bahkan ia adalah musuh yang paling berbahaya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh yang paling berbahaya adalah hawa nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu. Itu musuh yang paling berbahaya. Kata pensyair adalah ta'arraf nafsaka la ta'man rawathilaha fannafsu akhbathu min 70 syaitana. Kenali betul nafsumu, jangan kau merasa aman dari tipu dayanya, kerana hawa nafsu itu lebih jahat dari 70 syaitan. 70 syaitan. Okey, syaitan kalau dia ni ada pelbagai-bagai jenis. Dia pun ada, macam kita manusia, kita ada menteri kabinet, menteri tentera, menteri Ministry of Defence, Ministry of MOM, kita ada Ministry of macam-macam minister lah. Okay? Macam-macam menteri. Syaitan pun ada juga. Mereka ada menteri kemaksiatan, menteri hal ehwal keluarga, menteri
Perdana Menteri. Siapa Perdana Menteri? Iblis. Syaitan lah. Menteri kemaksiatan. Menteri kemaksiatan. Di antara syaitan yang selalu untuk menggoda kita dalam kemaksiatan. Kemudian ada Menteri Hal Ehwal Keluarga. Apakah nama dia? Dasim. Dia ada menteri dia juga. Jadi kemudian bawah menteri dia ada dia punya orang-orang bawah lah. Orang-orang bawah dia. Jadi di antara ulama mengajarkan kepada kita doa untuk mencegah daripada fikiran-fikiran yang buruk adalah Allahumma sallat alaina aduwan basiran bi'uyubina muttali'an ala awratina la yarana huwa wa qabilatuhu min haythu la narahu. Allahumma fa'ayyisu minna kama ayyastahu min afrika wa qannithu minna kama qannattahu min rahmatika wa jannibhu bainana wa bainahu kama jannabtahu bainahu wa baina jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu di antara ulama mengajarkan. Dan paling senang adalah kita membaca ayatul kursi dan ayat-ayat Al-Quran. Di antara pendinding rumah tangga kita membacakan surah Al-Baqarah. Okey. Yang tak boleh membaca, bacalah Iqra. Okey, yang tak boleh baca Quran, baca Iqra. Tak boleh baca Iqra, belajar. Tak boleh baca Iqra, kita belajar. Kerana belajar ini adalah minal mahdi ilal lahdi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Dia tak ada kira peringkat ilmu. Tak ada kira peringkat berapa umur awak, berapa, tak ada. Kita mati ada kira peringkat kita, kira umur kita, tak ada. Awak, saya bila-bila boleh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita pun tak tahu. Wallahu a'lam. Kemudian, ya Allah, ilhami saya petunjuk yang lurus dan lindungi saya dari kejahatan nafsuku. Imam Haddad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus baca. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku mohon ampunmu dari syirik yang tidak ketahui. Pada setiap fasal buku ini, selalu saya mulai dengan kalimat wa'alaika, iaitu dan hendaklah anda. Tujuannya adalah pertama untuk mengajak diri saya sendiri dan saudara saya yang menjadi sebab disusunnya risalah ini. Dan kedua, untuk seluruh kaum muslimin yang membaca buku ini. Kalimat ini memiliki pengaruh yang kuat di dalam hati orang yang diajak bicara. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, dengan kalimat itu saya akan selamat dari ceraan dan ancaman yang ditunjukkan kepada orang yang hanya berkata tetapi tidak mampu membuktikan perkataannya, dan kepada orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya. Okey. Seterusnya dikatakan Imam Haddad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku mohon ampunanmu dari syirik yang tidak ketahui. Ada syirik khafi, ada syirik jali. Syirik yang ketahui dan syirik yang tidak ketahui. Syirik yang ketahui seperti kita tahu syirik yang terang-terangan kita boleh nampak, yang orang sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, adalah syirik jali, yang terang-terangan. Syirik khafi, syirik yang kita tidak nampak. Contohnya bahawa kita percaya bahawa rezeki ni bukan datang daripada Allah. Rezeki datang daripada bos. Contohnya daripada majikan. Sedangkan rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembuhkan seseorang itu adalah obat. Bukan menyembuhkan seseorang itu adalah Allah.
itu syirik khafi namanya. Syirik yang tak nampak. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari syirik yang aku tidak ketahui. Pada setiap fasal buku ini selalu saya memulai dengan kalimat wa alaika, dan hendaklah anda. Tujuannya adalah pertama, untuk mengajak diri saya sendiri dan saudara saya yang menjadi sebab disusunnya risalah ini. Imam Haddad selalu dikatakan setiap fasal, setiap section dia ada wa alaika bi taqwallah, wa alaika bi kadza wa kadza, wa alaika, iaitu dan hendaklah anda. Apa yang dimaksud kat sini? Hendaklah engkau buat macam ni, hendaklah kau buat macam ni. Dia mengajak dirinya sendiri dan diri orang lain. Dan kedua, untuk seluruh kaum muslimin yang membaca buku ini. Kalimat ini memiliki pengaruh yang kuat di dalam hati orang yang ajak bicara. InsyaAllah Subhanahu Wa Taala, dengan kalimat itu saya akan selamat dari celaan dan ancaman yang ditunjukkan kepada orang yang hanya berkata tetapi tidak mampu membuktikan perkataannya, dan kepada orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi Imam Haddad, perkataannya bila dia sampaikan, dia mengingati kepada dirinya juga sendiri, mengajak kepada dirinya sendiri, supaya dia tidak tergolongan daripada orang yang berkata akan tetapi dia tidak melakukannya. Seperti yang dikatakan di dalam syair, dalam Imam Ibn Ghussan mengatakan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mawdudatun la tuqbalu. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan, orang yang alim tapi tidak melakukan apa yang dia ketahui, mu'adzabun min qabli ubadil wathan, dia akan disiksa sebelum orang yang menyembah api itu disiksa. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mawdudatun la tuqbalu. Orang yang tidak memiliki ilmu, tidak belajar, kemudian a'maluhu mawdudatun la tuqbalu, dia beramal tapi amal dia itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua-dua ni memainkan peranan yang penting. Sebab tu dikatakan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa alimun wa man kana yazdad ilmun wa la yazdad hudan la yazdadullahu illa bu'da, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ilmu dia tu, dia mempelajari ilmu, bertambah ilmunya, akan tetapi dia tidak ditambah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya dia tidak mengajar, dia tidak melakukan apa yang dipelajari, maka dia tidak ditambah kecuali jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam mana? Macam mana kita nak dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adalah at-taqwa. Itu pertama, keyword adalah kunci at-taqwa, imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi.
melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Cakap memang senang, tapi nak tinggalkan, melakukan perbuatan takwa senang. Nak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu bukan senang. Jadi itu yang sangat-sangat memainkan peranan bagi kita, bagi orang muslimin dan juga mukminin lebih-lebih lagi. Orang beriman kepada Allah SWT mesti memainkan peranan sebagai orang mukmin, iaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT adalah idolah kita mengikuti. Kita mengikuti idolah kita. Siapakah? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita banyak idola. Ada idola kita. Cuba kita tanya mungkin sebahagian daripada kawan-kawan kita tanya, awak kenal ni siapa pemain bola? Ini siapa? Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Kenal tak? Kenal. Mana tak kenal? Kenal tak ni Lionel Messi? Kenal tak? Kenal. Kenal tak siapa lagi pemain bola? Banyak pemain bola. Tapi awak kenal tak ni Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah? Kenal tak? Siapa ni semua? Siapa Abdurrahman bin Auf ni? Siapa Bilal bin Rabah ni? Tanya kepada, kenal tak Khulafa Rashidin? Kenal tak? Siapa Khulafa Rashidin? Mereka ni lebih terkenal daripada pemain-pemain bola ni semua. Terkenal daripada singa-singa ni semua. Apa singa? Bukan singa lion, bukan. Singa apa? Singa penyanyi. Jadi yang penting adalah menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Yang menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Seterusnya, ini kedua untuk seluruh kaum muslimin yang membaca buku ini. Kalimat ini memiliki pengaruh yang kuat di dalam hati orang yang diajak bicara. Kemudian kalimat itulah yang menunjukkan bahawa saya belum mampu mengamalkan nasihat itu sepenuhnya, tetapi saya senantiasa berusaha mendorong diri untuk mengamalkannya. Imam Haddad berpesan pada dirinya untuk mendorong mengamalkan apa yang dia ketahui, yang dia pelajari. Kemudian dengan demikian akan lenyaplah kesamaran dari kaum mukminin dan kelalaian terhadap diri seperti keadaan orang yang tidak berakal, dan digambarkan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan kewajipanmu sendiri, padahal kamu membaca Taurat? Maka tidakkah kamu berfikir? Surah Al-Baqarah. Ini ayat dia Allah SWT mengatakan kepada Bani Israel, mereka ni membaca Taurat tapi mereka tidak mengamalkannya. Jadi mereka suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan mereka melupakan kewajipan diri mereka sendiri. Sedangkan mereka membaca Taurat. Taurat yang diutus kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Jadi Taurat tersebut, kita pun percaya kepada Taurat, kita pun percaya kepada Injil, dan kita percaya kepada Al-Quran.
Injil yang mana satu? Bukan Injil yang New Testament, Old Testament ni, Injil-Injil yang diubah-ubah, tak. Injil yang diturunkan daripada Allah kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Kita percaya memang tu kalamullah, kitab Allah. Dan kita percaya kepada Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengancam orang-orang yang hanya mampu memberi nasihat tetapi tidak mengamalkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'maru bil 'ilmi ila an-nari fatandaliku aqtabu batnihi fayaduru biha fin nari kama yaduru al-himaru bil raha fayajtami'u ahlun nar fayaquluna ma balul ab'adi qad adana ala ma bina fayaqulu innal ab'ada kana ya'muru bil khairi wa la ya'tihi wa yanha 'anil syarri wa ya'tihi. Orang yang berilmu diperintahkan masuk ke dalam neraka, lalu ususnya keluar dari perutnya, kemudian ia berputar-putar di dalam neraka laksana putaran keledai mengelilingi pegilingannya. Jadi kemudian penduduk neraka bertanya, ada apa dengan orang jahat itu? Ia menambah penderitaan kami. Malaikat menjawab, ia adalah orang yang memerintah pada kebajikan sedangkan ia sendiri tidak mengerjakannya, dan mencegah kejahatan sedangkan ia sendiri mengerjakannya. Waliyadzubillah min dzalik. Ini juga kembali kepada diri kita sendiri, saya juga yang lemah. Kita semua ini adalah lemah. Kita perintah untuk seseorang itu melakukan kebaikan, jauh daripada maksiat dan sebagainya, tapi kita sendiri melakukan maksiat. Dan senantiasa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama mengatakan fit ta'annis salamah wa fi ajalatin nadamah. Di dalam berhati-hati ada keselamatan, di dalam kelang kabut ada kehancuran. Di antara kecuali ada 4 perkara. Salah satunya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan wala taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Kerana apa? Kerana wajib kita jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Kerana apa? Kerana berputus asa daripada rahmat Allah adalah di antara dosa. Okey, jadi kita mesti untuk menghindari diri, untuk kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah SWT. Seperti tadi, sebelum waktu ratib tadi dikatakan, seperti mana Al-Fadhil Ustaz Yasir bin Masni mengatakan, kita bertaubat ada 4 syarat, iaitu yang pertama an-nadam, yang kedua al-iqla', yang ketiga adamul audi ala dzalikal ma'asi, yang keempat adalah gaddu haqqi ila bani Adam. Yang dimaksudkan kat sini adalah an-nadam, iaitu menyesal. Itu menyesal apa yang kita melakukan. Yang kedua al-iqla', kita mencabut diri kita, keluarkan diri kita daripada kemaksiatan itu tadi. Wa adamul audi ala dzalikal ma'asi, dan juga jangan kita kembali kepada maksiat itu tadi. Cuba sedaya upaya jangan kembali kepada maksiat itu tadi. Buat sesuatu yang berfaedah, yang memfaedahkan diri kita sendiri. Kemudian wa gaddu haqqi ila bani Adam, dan kita pulangkan hak kepada Bani Adam. Habis macam mana Ustaz? Saya dah mencuri ni. Saya dah curi. Kena pulangkan balik, minta maaf kepadanya. Habis macam mana Ustaz? Kita tak jumpa orang dia. Usahakan dan
ada sebagian orang alim mengatakan kalau sekiranya kita tak jumpa juga, kita buat satu amal jariah dan kita niatkan untuk pembayaran kepada perkara apa yang kita lakukan, yang semoga Allah SWT di akhirat nanti bila dituntut kita berikan dia pahala untuk selamatkannya. Ada katakan orang alim, sebagian orang alim seperti itu. Ada sebagian daripada perkara juga adalah apabila Allah Maha mengetahui, ada perkara yang apabila seseorang tu mencuri harta syubhat, maka dia tidak dikenakan hukum. Hukum apa? Hukum hudud. Hukum memotong tangan. Kalau kita mencuri, kalau mengikut hukum Islam lebih daripada sekian, jadi dikenakan potong pergelangan tangan dahulu, yang kanan, kemudian yang kiri, kemudian kaki, dia selang-seli, dia ada hukumnya. Jadi kalau kita mencuri dengan syubhat, tidak dikenakan hukum hudud, seperti dilakukan oleh orang-orang dahulu. Mereka ni sebelum mencuri, mereka solat dulu, solat sunat dulu, solat sunat hajat dulu. Kemudian apa mereka minta? Mereka minta jika rombongan kalau lalu kat padang pasir nanti, moga aku dapat harta syubhat. Jangan pula kita lakukan pula, nanti ustaz tu ajar kita boleh merompak. Merompak bank. Tak, bukan. Dosa tetap dosa. Jangan pula lepas ni pergi merompak bank pula. Saya tak masuk campur. Walhasil, dia perkara yang dosa, cuma dia tidak dilakukan hukum, tidak dijatuh hukuman hudud teratas ke atasnya. Okey. Dosa tetap dosa. Di antara dosa-dosa besar. Okey. Dan seterusnya. Baca. Bismillah. Qala al-alimul ladzi ya'lamu wa la ya'malu mislul fatilati tudi'u lin-nasi wa tuhriku nafsaha. Rasulullah SAW bersabda, seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya seperti lilin yang menerangi manusia dan membakar dirinya sendiri. Beliau juga bersabda, martu lailatu usriya bi rijalin tuqradu bimakarida min nari fakultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wala na'tihi wa nanha 'anil nashri wa na'tihi wa syarri wa na'tihi. Dalam perjalanan Isra' Mi'raj, aku melewati beberapa orang yang digunting mulutnya dengan gunting dari api neraka. Kemudian aku bertanya, siapakah kamu? Lalu mereka menjawab, kami adalah orang yang menyuruhkan kebajikan, sedangkan kami sendiri tidak mengerjakannya. Dan kami melarang kejahatan, tetapi kami sendiri masih mengerjakannya. Ancaman di atas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waqala al-'alimu alladhi ya'lamu wa la ya'malu mithlul fatilati tudhi'u lin-nasi wa tuhriku nafsaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya seperti lilin yang menerangi manusia dan membakar dirinya sendiri. Kita nak jadi lilin ke kita nak jadi lampu? Lampu dia menerangi manusia. Kita nak dapatkan cahaya yang sebenar, cahaya daripada Allah SWT, yang mana cahaya itu tidak merosakkan sesiapa dan memanfaatkan kepada keduanya. Nur daripada Allah.
Kalau lilin, dia bakar diri dia sendiri, kemudian habis, hanyut, tak nampak lagi, habis. Tapi kalau cahaya daripada Allah SWT, dia terus menerus terang sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Dan dia akan gelap apabila seseorang tu melakukan maksiat. Pernah satu ketika ada 3 pelajar datang kepada Habib Hassan Asyatiri, salah seorang ulama. Dia datang ziarah kepada Habib Hassan. Habib Hassan mula-mula terima mereka. Datang, masuk. Yang si fulan dan yang pertama dan yang kedua, Habib Hassan layan mereka dengan baik. Yang ketiga, Habib Hassan tak layan terus. Buat bodoh je. Tetamu ni, kenapa Habib Hassan tak layan ni? Kemudian apa terjadi setelah tu? Setelah habis, diberikan air, kemudian habis pulang semua, pelajar ni datang kepada Habib Hassan. Dia kata, ya Habib, kenapa kau tak berbual dengan aku? Tak sambut aku? Dia katakan, yang pertama kau nak tahu, betul? Nak tahu? Okey. Yang kedua tu balik, kau tutup tingkap semua, tutup pintu semua, duduk dengan aku. Duduk, tak ada orang ni. Duduk one to one, satu dengan satu, baru gentleman. Jadi dikatakan dengan Habib Hassan, tadi yang pertama yang masuk, aku nampak cahaya di mukanya. Yang kedua masuk, aku nampak cahaya juga di mukanya. Yang ketiga masuk, aku nampak gelap hitam muka kau. Apa kau lakukan sebelum kau datang sini? Kemudian dipikir. Cuba kau ingat, sebelum kau datang sini, apa kau lakukan? Dipikir. Oh, Habib Hassan cuba nak ingatkan dia. Jadi, tadi saya pergi ke tandas, saya melakukan maksiat. Sebab itulah aku nampak cahaya tu dicabut, digelap daripada nur Allah, daripada cahaya muka kamu. Ini tak nampak kecuali orang yang dipilih hatinya bersih. Orang yang jauh daripada maksiat, yang dekat kepada Allah. Sebab itu orang yang diberikan kemuliaan, keramat adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma akramu indallahi atqakum." Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Habib Hassan nasihat kepadanya untuk bertaubat. Taubatlah kamu, jangan mengulangi maksiat tersebut, jangan putus asa daripada taubat dan sebagainya. Taubat dia, Masya Allah. Banyak lagi kisah-kisah di antara perkara-perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat bab-bab hati yang Allah SWT memberikan cahaya kepada seseorang. Kemudian ini adalah satu mata hati yang batin, satu mata hati yang kita tidak nampak daripada zahiriah. Kemudian seterusnya, wa marartu lailata usriya bi rijalin tukradu bi maqarida min narin faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, aku lalu beberapa orang yang digunting mulutnya dengan gunting dari api neraka. Kemudian aku bertanya kepadakah siapakah kamu? Lalu mereka menjawab, kami adalah orang yang menyuruh kebajikan sedangkan kami sendiri tidak mengerjakannya, dan kami melarang kejahatan tetapi kami sendiri masih mengerjakannya. Ancaman di atas khusus ditunjukkan kepada orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala demi kepentingan dunia belaka.
iaitu mereka yang menganjurkan kebaikan, sedangkan mereka sendiri selalu meninggalkannya, melarang tindak kejahatan tapi tidak mampu melepas darinya, kerana tujuan mereka hanyalah mengejar nama dan pangkat duniawi. Sebab tu Imam Sufyan As-Sawri, salah seorang daripada ahli sufi, mengatakan menasihati kepada ahli dunia 4 perkara. Apakah dia? Yang pertama adalah hindari daripada banyaknya tidur. Kenapa? Kerana dia akan impact, dia akan berkesan kepada kurangnya keberkahan umur kamu. Yang kedua, hindari daripada berbual yang tidak bermanfaat. Kenapa? Kerana dia akan membuangkan masa kamu. Yang ketiga adalah hindari daripada memakan yang banyak. Kenapa? Kerana dia akan menghilangkan kemanisan ibadah kamu. Yang keempat adalah hindari daripada perbanyak sangat bergaul dengan masyarakat. Masyarakatnya macam mana? Maksudnya orang yang tidak baik, maksudnya dari kelakuannya. Kenapa? Kerana ia akan merugikan kamu dan mungkin terjerumuskan kamu kepada perbuatan-perbuatan mereka. Bukan tak boleh bergaul, boleh bergaul. Cuma diri kita, iman kita sendiri, kita mesti berjaga-jaga. Masing-masing tepuk dada tanda iman. Okey. Seterusnya kita lain halnya dengan mereka yang menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta selalu bercermin diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semaksimal mungkin, maka pintu kejayaan di dunia dan akhirat telah berada di hadapannya. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba wa lam yata'allimil ilma falaysa bita'ibin. Man taba wa lam yardal husama'u falaysa bita'ibin. Man taba wa lam yubaddil siyabahu falaysa bita'ibin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertaubat akan tetapi tidak mempelajari ilmu, maka dia bukan tergolongan daripada golongan orang yang bertaubat. Bertaubat mesti mempelajari ilmu. Siapa yang bertaubat maka dia tidak memaafkan musuhnya, maka dia bukan tergolong daripada golongan orang yang bertaubat. Oh, ini berat ni. Kita nak minta maaf senang tak? Senang lah. Kita dah buat salah, kita minta maaf. Sorry member, sorry ya kawan, kita terlanggar, kita terpukul dulu, minta maaf. Kita terkasih gusi awak, pergi operation ke, dululah, Wallahualam. Kita minta maaf senang, tapi yang nak memaafkan kepada orang yang minta maaf tu berat, lagi susah daripada minta maaf perbuatannya. Wa man taba wa lam yughayyir wa lam yubaddil thiyabahu falaysa bita'ibin. Siapa yang bertaubat, dia tidak berubah, pakaiannya, dia bukan daripada golongan orang yang bertaubat. Maksud berubah pakaian, maksudnya dahulu dia pakai pakaian yang tidak menutup aurat. Dahulu dia pakai pakaian yang seumpama agama-agama lain. Maka dia mesti bertaubat, berubah pakaian dia, memakai pakaian Islami, pakaian-pakaian yang sopan, yang nutup aurat.
dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Dengan itu kita membaca doa penutup. Rabbana bismillahirrahmanirrahim. Doa itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'a ahli kutri wa untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizq kulla halalan daima wa akhil la atqiya ulama wa nuhdha bil khair wa nufa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syun wa aqri bi ghadha min kaluyun قبل أن تأتينا رسل منون واغفر رسل أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه في للناس شفاء وعلى آل كرام الشرفاء وعلى صحب المصائب الرورة. اللهم اهدنا بهدى ولا تجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة ترسي لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب أسمع فضلا وجون منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه الدحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.